ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan pertemuan di pagi yang permai ini, dan alhamdulillah pada hari ini kita masuki hari ke-14 berpuasa di bulan Ramadan Karim tahun 1432 Hijriah. Seperti yang kita sebutkan minggu lepas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita menjadikan kita orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah memahami maksud takwa yang sebenarnya berpandukan tafsiran yang dibuat oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Takwa yang sebenarnya mempunyai 3 ciri besar. Pertamanya, kita taat, tidak maksiat. Yang keduanya, kita ingat, tidak lupa. Dan yang ketiganya, kita syukur dan tidak kufur. Itulah yang kita kejar. Dan kita harapkan keluar daripada Ramadan kali ini, kita keluar dengan ketakwaan yang ciri-cirinya telah kita sebutkan tadi. Paling dasar, kita pergi ke mana-mana pun selepas ini, kita pergi dengan ketaatan kepada Allah, tidak langsung melakukan sebarang kemaksiatan terhadapnya. Itu paling mendasar, itu paling asas. Andai kata takwa dapat kita peroleh selepas sama-sama kita berpuasa di musim Ramadan kali ini, kita merupakan orang yang paling istimewa. Keistimewaannya itu diisytiharkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah isytiharkan kelebihan dan keistimewaan orang-orang yang bertakwa berdasarkan firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Dan orang yang bertakwa pula mendapat anugerah istimewa daripada Allah. Memandangkan orang bertakwa orang yang amat istimewa, sudah pastinya orang-orang yang istimewa ini selayaknya mendapat anugerah-anugerah yang istimewa juga daripada Allah. Maka anugerah-anugerah itu Allah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar baginya, dan Allah akan kurniakan kepadanya rezeki-rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah berbentuk anugerah-anugerah istimewa kepada insan yang amat istimewa di sisi Allah, yaitu orang-orang yang sebenarnya bertakwa kerananya Azza wa Jalla. Maka inilah agenda Allah. Allah wujudkan agenda besar untuk kita agar kita mendapat anugerah-anugerah besar itu. Salah satu agenda Allah ialah puasa di musim Ramadan, ataupun lebih tepat menghidupkan Ramadan Al-Mubarak. Menghidupkannya dengan puasa, menghidupkannya dengan solat yang fardu ditambah dengan solat-solat yang sunat, termasuk di malam hari kita melaksanakan tarawih. Kita menghidupkan Ramadan dengan tadarus, dan tidak berhenti sekadar tadarus, kita bertadarus di samping tadabbur.
Kita juga menghidupkan Ramadan dengan banyak bersedekah, sebab sedekah yang paling awal, yang paling besar pahalanya ialah sedekah di musim Ramadan Al-Mubarak. Semua ini dan lain-lainnya akan melahirkan insan yang bertakwa. Di mana-mana pun seringkali saya berkata, apa akan jadi kepada dunia jika kita umat Islam menjadi umat yang bertakwa? Apa jadi pada dunia? Adakah dunia akan jadi seperti sedia kala? Adakah dunia akan menjadi lebih pancaroba? Ataupun apa yang akan berlaku? Itu soalan besar. Untuk menjawabnya, sudah pasti kita tak mampu kaitkan dengan suasana kita sekarang. Tapi kita buka lembaran-lembaran sejarah. Salah satu contoh ialah contoh yang berlaku zaman Nabi dan para sahabat. Kerana mereka berubah, dan perubahan itu ditunjangi iman dan takwa, akhirnya bumi Arab berubah dari era jahiliyah kepada era kegemilangan, bertunjangkan tamadun Islam. Sebelum Nabi diutus, bumi Arab berada di zaman jahiliyah, the age of ignorance. Tetapi ketika datang Islam, bertunjangkan wahyu, tiba-tiba Arab berubah. Sebelum mereka beriman dan bertakwa, mereka hidup dalam suasana kejahilan. Anak-anak perempuan ditanam hidup-hidup, manifestasi jahiliyah. Arak merupakan minuman asasi mereka, manifestasi jahiliyah. Kabilah-kabilah berperang sesama sendiri, kadang-kala disebabkan isu-isu kecil. Tetapi peperangan yang tercetus berlarutan selama puluhan tahun, manifestasi jahiliyah. Dan kemudian mereka hidup berdasarkan kepercayaan yang bertunjangkan khurafat dan tahayul. Jika hendak bermusafir, terpaksa menggunakan anak-anak panah. Ditulis atas anak-anak panah itu sebagai contoh, jangan bermusafir, sila bermusafir dan sebagainya. Kemudian mencabut anak panah. Apa yang keluar, itulah yang mereka patuhi. Khurafat dan tahayul. Itu antara manifestasi era jahiliyah. Tidak ada tamadun, tidak ada keilmuan, jauh sekali keimanan dan keislaman. Tiba-tiba Islam datang, dibawa Rasulullah, berpandukan wahyu yang bernama Al-Quran. Orang Arab beriman. Mereka lah yang kita gelar sebagai sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Menjadi orang yang bukan sekadar beriman, tapi juga bertakwa. Mereka berpegang teguh dengan kebenaran, menghayatinya, memperjuangkannya, menyebarkannya. Apa jadi pada bumi Arab ketika itu? Tiba-tiba era jahiliyah bertukar. Anak-anak perempuan tak lagi ditanam hidup-hidup. Anak-anak perempuan dibelai dengan kasih sayang, diberikan pendidikan. Wanita-wanita dimuliakan, diberikan ilmu, diajar pelbagai ilmu. Arab dituang tuntun Arab di jalanan, bila Allah mengharamkan Arab. Akhirnya khurafat dan tahayul digantikan dengan keilmuan dan sains. Dan peperangan tidak lagi tercetus. Sebaliknya wujud kasih sayang dan perdamaian. Jadi bila kita bertanya pada hari ini, kita berpuasa mengejar takwa. Jika kita bertakwa, apa jadi pada dunia? Dunia lebih aman, lebih harmonis, lebih damai, dan akan dipenuhi berbagai ma'ruf, bukan kemungkaran.
Itulah yang kita harapkan akan dapat kita capai dengan berpuasa di musim Ramadan, insya-Allah. Terus kita kembali kepada agenda kita. Pada petang ini kita masih mengkaji surah nombor 74. Surah nombor 73. Surah Al-Muzammil, orang yang berselimut. Surah nombor 73. Dan kita akan mulakan dari ayat nombor 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Wa dharni wal mukadzibin ulil na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasul fa'ahadnahu akhzan wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Shadaqallahul azim. Surah Al-Muzammil ayat 10 hingga 19. Yang bermaksud dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan kepadamu, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkan aku sahaja bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Mereka merupakan orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar lagi. Kerana sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat, dan juga ada neraka yang bernyala-nyala. Dan juga ada makanan yang menyumbat di kerongkongan, dan juga azab yang pedih bagi mereka. Ingat tentang hari bumi dan gunung ganang bergoncangan, dan jadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap perbuatanmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulunya seorang Rasul kepada Fir'aun, dan Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksanya dengan siksaan yang berat. Maka bagaimanakah kamu dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kufur kepada hari yang menjadikan anak-anak berubah? Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Pecah belah itu berlaku kerana Allah. Adalah janji Allah itu pasti terlaksana. Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Barang siapa yang menghendaki, nescaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya. Tuan-tuan dan puan-puan,
Putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan. Pada sesi pertemuan yang lepas, kita mulakan kalam dan bicara tentang surah Al-Muzammil ini. Surah yang bertemakan dia yang berselimut, dikaitkan dengan sejarah Islam di peringkat awalannya. Bagaimana Rasulullah SAW di peringkat awalannya mendapat wahyu yang pertama berbentuk 5 ayat pertama yang terdapat dalam surah Al-Alaq. Surah yang bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Jibril datang di Gua Hira memeluk Rasulullah, menyuruh baginda membaca, dan baginda menjawab, aku tidak tahu membaca. Dan kemudian Jibril membacakan ayat-ayat yang 5 di awal surah Al-Alaq. Kemudian itu melahirkan kejutan ke atas baginda. Baginda pun balik dan memberitahu istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha tentang apa yang berlaku. Siti Khadijah memberikan kata-kata positif, kata-kata rangsangan kepada baginda. Maka baginda pun berkata kepada Siti Khadijah, Zammiluni, zammiluni, selimutlah aku, sebab baginda seperti yang kita sebutkan tadi telah melalui suatu kejutan dalam hidup baginda. Maka kemudiannya datanglah wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua itu merupakan seruan yang khusus ke atas dia yang sedang berselimut. Ditafsirkan sebagai Nabi SAW yang sedang berselimut dalam keadaan ketakutan, penuh kejutan. Maka Allah Subhanahu wa taala terus menyampaikan wahyu yang bermula dengan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut, yaitu Rasulullah, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari untuk melaksanakan solat. Terpulang kepada baginda untuk melaksanakan solat di waktu malam, sama ada separuh daripada malam, 1/3 daripadanya, ataupun 2/3 daripadanya terpulang kepada baginda. Tetapi baginda mesti dan wajib bangun malam untuk menghidupkannya dengan solat dan juga munajat. Ia memberi suatu pengandaran kepada kita bahawa kita ini seperti kenderaan. Perjalanan kita teramat jauh. Kita ada pelbagai aktiviti di dunia ini. Apatah lagi kalau kita sebagai orang Islam yang hendak berperanan di penjuru kita masing-masing. Kita digelar sebagai pendakwah, digelar sebagai duat ilallah, penyeru-penyeru kepada Allah. Kita ada peranan di penjuru masing-masing. Peranan yang berkaitan dengan dakwah ada ujian dan tribulasinya. Ia tidak dihamparkan dengan permaidani merah. Ia ada ujian, ia ada cabarannya. Maka kenderaan yang kita gerakkan ini akan melalui jalan-jalan yang berliku. Maka kenderaan kita kena ada kekuatan-kekuatannya. Samalah kiasannya dengan kita. Hendak berjalan jauh, kita perlukan kekuatan dan pertahanan diri. Kekuatan dan pertahanan yang paling mantap ialah kekuatan dan pertahanan dalaman. Kekuatan dalaman yang bertunjangkan keimanan kepada Allah, pergantungan kepada Allah, tawakal kepada Allah, harapan kepada Allah, munajat kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Itulah bekalan-bekalan dalaman untuk kita bergerak dan berjalan jauh. Maka itu iktibar yang amat penting. Sebelum berjalan, jangan lupa bekalan. Itu mesej yang paling pokok bila kita bicarakan surah Al-Muzammil.
Kamu jangan berjalan tanpa bekalan, sebab kamu tidak mengetahui apa yang bakal kamu hadapi di tengah jalan. Macam-macam yang akan kamu hadapi. Kamu tidak mengetahui apa dia yang bakal kamu hadapi, tapi pasti ada benda yang bakal kamu hadapi. Ambillah bekalan secukupnya sebelum berjalan. Dan bekalan yang kita mahu ialah bekalan yang Allah ajar. Bekalan yang kita mahu ialah bekalan yang Allah ajar. Bekalan yang Allah ajar ialah bekalan kerohanian. Banyakkan solat, tilawatul Quran, zikrullah, doa, munajat. Itulah yang akan menyebabkan kita bertahan lama. Itu juga yang akan menyebabkan dakwah kita ini akan diterima secara positif, sebab dia datang dari manusia yang dalamannya suci lagi bersih. Itu iktibar yang paling penting yang nak kita kaitkan dengan surah bertemakan orang yang berselimut, iaitu surah Al-Muzammil. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan pada ayat nombor 6 yang kita baca pada sesi lepas, tapi tidak kita perincikan banyak, iaitu ayat nombor 5, lebih tepat ayat nombor 5, iaitu inna sanuti alaika qawlan thaqila. Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Wahyu ini ia perkataan yang berat. Berat di penjuru mana? Di penjuru fizikal pun berat, tapi lebih berat di penjuru tanggungjawab. Abdullah ibnu Amr, mengikut riwayat oleh Imam Ahmad, pernah bertanya kepada Nabi tentang bagaimana wahyu turun. Bagaimana wahyu turun? Nabi berkata, kadang-kadang di peringkat awal aku terasa macam lonceng berbunyi dengan dahsyat sekali. Aku terasa macam lonceng berbunyi dengan dahsyat sekali. Aku terasa seperti hendak mati. Dan bila ia selesai, tiba-tiba terpahat di hatiku ayat-ayat Allah. Bila semuanya reda, maka terpahat di hatiku setiap ayat yang Allah menghendaki diturunkan kepadaku oleh Jibril. Itu satu riwayat. Ada riwayat yang mengatakan Jibril datang terus dan membaca terus kepada Rasulullah. Maka itu bagi dia peroleh secara langsung. Itu juga cara wahyu diturunkan kepada Nabi. Dan ketika ia diturunkan dalam bentuk yang seperti lonceng itu, mengikut setengah riwayat mengatakan jika ketika itu cuacanya dingin, tetapi disebabkan beratnya wahyu yang turun, beratnya wahyu yang disampaikan kepada baginda, penanggungannya, penerimaannya menyebabkan peluh keluar merecik-recik dari badan baginda, walaupun suasana dingin ketika itu. Ini pernah diceritakan oleh isteri Nabi sendiri yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Peluh keluar merecik-recik dalam suasana dingin ketika wahyu turun. Ada pula riwayat yang mengatakan bahawa pada suatu ketika baginda berada di atas seekor unta. Disebabkan beratnya mesej yang disampaikan, berat itu berbentuk fizikal juga, maka unta pun terduduk. Jadi ada sesuatu yang datang, iaitu mesej ini yang kata Allah thaqila, berat, menyebabkan unta pun terduduk terus. Dan sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit pernah juga meriwayatkan pada suatu ketika
Nabi sedang duduk di sebelah aku, tiba-tiba kaki Nabi tertindih kaki aku. Kebetulan ketika itu wahyu turun. Aku terasa kaki aku tidak boleh bergerak sebab beratnya kaki baginda ketika itu dengan berat yang teramat sangat. Rupa-rupanya wahyu sedang turun. Maka Quran satu mesej yang berat. Yang lebih berat ialah tanggungjawab yang Nabi terpaksa pikul dengan mesej itu. Jadi itulah dia Al-Quran, yang menjadikan ia kitab yang luar biasa ialah, di samping yang kita sebutkan tadi, yang menjadikan Quran benar-benar luar biasa ialah berkaitan dengan isi-isinya. Isi-isinya luar biasa, menceritakan tentang benda yang dahulunya berlaku yang Nabi tidak pernah tahu. Dan ketika itu Bible pun tidak ada, Injil tidak ada. Ada yang mengatakan Injil dipegang hanya oleh beberapa orang. Tetapi Injil itu bukan Injil bahasa Arab. Tidak ada di bumi Arab ketika itu Injil dalam bahasa Arab, tidak ada. Ada penulis yang mengkaji yang mengatakan ketika itu baru ada usaha nak menterjemahkan Bible dalam bahasa Arab. Artinya tidak ada Bible dalam bahasa Arab. Nabi tidak tahu menahu tentang Bible. Malah jika ada Bible bahasa Arab pun Nabi ummi, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Apatah lagi tidak ada Bible dalam bahasa Arab. Apa sumber rujukan Nabi untuk bercakap tentang umat terdahulu? Apa sumber rujukannya? Bible tidak ada, Taurat lagi tidak ada. Jika Bible tidak ada, Taurat lagi tidak ada. Orang Yahudi tidak tinggal di Mekah, orang Yahudi tinggal di Madinah. Wahyu yang awal maka masa 13 tahun. Cerita tentang orang terdahulu sudah mula turun. Orang Yahudi ada di Madinah, Nabi tidak bergaul dengan mereka. Bagaimana Nabi tahu? Ini yang menampakkan Quran luar biasa. Maka dalam satu ayat Allah mengatakan, tilka min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Inilah kabar-kabar ghaib yang kami wahyukan kepadamu. Allah buat penegasan. Kabar-kabar wahyu ini yang diturunkan kepadamu ini, yang menyebabkan unta terduduk, yang menyebabkan badanmu jadi berat, yang menyebabkan keringat keluar, yang kamu rasakan seperti lecin, ia sebenarnya kabar-kabar ghaib yang kami wahyukan kepadamu. Dalam surah Ali Imran Allah bertegaskan lagi, wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakful Maryam. Kamu tidak tahu menahu tentang kisah Maryam. Sebagai contoh, kamu tidak tahu langsung tentang apa yang berlaku pada Maryam. Aku beritahu padamu pada suatu ketika mereka berebut-rebutan untuk menjaga Maryam, dan mereka terpaksa mencabut undi untuk memastikan siapa memelihara Maryam. Kemudian Allah kata, wa ma kunta ladaihim. Ketika mereka mengundi itu, kamu tidak ada di sisi mereka. Maksudnya kamu tidak tahu bab ini, aku yang bagi tahu. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun. Selepas mengundi mereka bertengkar, kamu tidak tahu tentang pertengkaran mereka sedikit pun. Sebab wa ma kunta ladaihim, kamu tidak ada di situ ketika ia berlaku. Kamu tidak tahu, kamu tidak ada di sana. Aku yang beritahu. Inilah kehebatan Al-Quran. Dia menceritakan sesuatu yang Nabi tak pernah tahu, dan penceritaannya benar. Apatah lagi banyak ceritanya itu menceritakan sesuatu yang kita sebutkan tadi Nabi tak pernah tahu. Kemudian baru kita sedar, ya, fakta benar. Contoh ketika Allah menceritakan tentang Fir'aun,
dan suasana di Mesir, Allah sebut satu nama, namanya Haman. Haman ini ataupun nama ini, ketika ia diturunkan, tidak ada kitab, tidak ada buku, tidak ada tulisan yang difahami, tidak ada nukilan yang difahami yang menyebut nama ini. Tak ada, kosong ketika itu. Tak ada. Ia cerita tentang Mesir kuno yang sudah berlalu ribuan tahun. Bukan ratusan tahun, ribuan tahun. Orang Mesir pun tak tahu tentang Haman. Sudah berlalu ribuan tahun, catatannya tidak ada. Tiba-tiba Nabi tahu. Sebab itu kadang-kadang di internet kita terbaca macam mana orang-orang Kristian kononnya mengatakan Nabi menciplak Bible, tapi silap ciplaknya. Dia ciplak nama Haman, tapi dia letak di tempat lain. Itu saja modal yang mereka ada. Sebab Haman dalam Bible bukan Haman di era Firaun. Haman dalam Bible, Haman Babylon. Era lain, tempat lain, orang lain. Mereka tak ada modal melainkan mengatakan Muhammad ambil nama itu tapi letak di tempat lain. Tetapi akhirnya Dr. Maurice Bucaille, asalnya Kristian, Perancis, pakar sains, Dr. Maurice Bucaille, dia mendalami ilmu Egyptology. Egyptology, ada kajian khas tentang Egypt, tentang Mesir kuno, kajian khas. Sebab sejarah Mesir mengagumkan. Ada kajian khas namanya Egyptology. Dr. Maurice Bucaille mendalaminya dan dia terkejut bila mendapati Haman dalam Quran sebenarnya benar-benar wujud. Tapi ketika Nabi Muhammad membaca ayat tentang Haman, tak ada maklumat di dunia yang wujud tentangnya. Tak ada. Dalam Bible pun tak ada kisah tentang Haman yang merupakan orang kanan Firaun. Quran mengatakan Haman ini orang kanan Firaun cara khusus. Haman disuruh Firaun membuat bangunan cara khusus. Haman ini orang kanan, tugasnya membuat bangunan, membuat projek. Cerita dia bukan hanya nama. Nama yang dikaitkan dengan aktiviti. Artinya ia sesuatu yang hidup. Dr. Maurice Bucaille terkejut bila nama itu memang Haman dan dikaitkan dengan orang penting di sisi Firaun yang menjadi penjaga batu bata yang digunakan untuk buat bangunan-bangunan selari dengan apa yang Quran sebutkan. Kesannya besar. Dr. Maurice Bucaille memeluk Islam. Kesannya besar. Dr. Maurice Bucaille memeluk Islam dan menulis fakta-fakta penemuannya dalam buku-bukunya. Itu baru satu contoh untuk menampakkan bahawa wahyu yang berat ini ia memang suatu yang luar biasa. Jadi itulah yang hendak saya sebutkan semula ayat 5 tadi, supaya insya-Allah kita dapat sedikit perincian. Terus kita sambung dari situ. Tuan-tuan dan puan yang dihormati lagi dimuliakan. Ayat 10 merupakan ayat perintah. Perintah agar Nabi SAW sentiasa bersabar, iaitu wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Kita sebutkan tadi sebelum berjalan bawalah bekalan. Sebab jalan yang dilalui dipenuhi dengan onak dan duri. Maka itu juga yang Nabi rasai. Maka Allah mengarahkan Nabi agar bersabar atas apa yang mereka ucapkan. Mereka maki hamun Nabi, kamulah pemecah belah masyarakat. Ada yang mengatakan Muhammad ini ahli sihir. Ada yang mengatakan Muhammad ini orang yang mendapat penyakit.
Ada yang mengatakan ia sedang dikacau oleh jin dan hantu. Macam-macam tuhmahan yang mereka ucapkan ke atas Nabi. Allah datangkan arahan. Jangan balas. Jangan balas. Wasbir. Sabar. Kalimat sabar ini mudah nak kita sebut. Tetapi hendak menghayatinya bukan mudah. Sebab ia perlu datang dari dalam. Tak boleh kita berpura-pura tentang sabar. Ada masalah besar, buat pura-pura sabar, tak jadi. Sabar ini dia datang dari dalam. Dari keyakinan kepada Allah, pergantungan kepada Allah. Baru sabar itu sabar yang jamil. Fasabrun jamil. Itu kalimat Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ketika anak-anak baginda memberitahu, ya abati, wahai abah, Yusuf dipaham serigala. Kami membawa Yusuf bermain-main, tapi secara kebetulan serigala datang membaham Yusuf. Ini dia bajunya berlumuran dengan darah. Nabi Ya'qub punyalah bersedih, punyalah sugul seketika. Tapi baginda berkata, perkataan baginda itu hasil dari bekalan yang sudah sedia ada. Bekalan sudah ada melahirkan kalimat itu. Fasabrun jamil. Sabar itu jamil. Sabar itu cantik. Nak faham sabar itu cantik bukan mudah. Nak nampak sabar ini cantik, tuan-tuan, nak lihat sabar ni cantik, bukan boleh kita pura-pura tentangnya. Berdepan dengan masalah, kita kata sabar ni cantik, comel sabar ni. Jadi itulah contoh manusia yang sabar, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Maka itulah yang Allah arahkan ke atas Nabi, sabarlah. Ulama mengatakan sabar ini ada 3 bahagian. Pertamanya sabar dalam melaksanakan kewajipan. Bila kita nak melaksanakan perintah ilahi, kena sabar. Nak semayang sehari 5 kali, apatah lagi nak bangun subuh. Subuh pula ketika itu cuacanya dingin. Bukan sekadar cuaca dingin, ribut pula melanda. Bukan sekadar ribut melanda, ada halilintar bergema. Bukan sekadar halilintar bergema, kita pula demam ketika itu. Jadi cuaca tidak sesuai, kita pula demam. Ya Rabbi, banyaknya problem. Tiba-tiba kena semayang subuh, kena bangun awal semayang subuh. Bukan di qadha subuh, dia semayang subuh tunai. Sabar melaksanakan kewajipan. Sama juga kita berpuasa di musim Ramadan, pun sabar juga. Biasa pagi breakfast, pi kat Gelugong 8 pagi, kena teh tarik, kena roti dengan telur. Disebut musim Ramadan meleleh air liau, duk geram. Tunggu Syawal aku mai pula. Tengah hari lunch time, Allah, tengah hari sepatutnya lunch time, makan lagi tak boleh makan, cuma beri makanan rohani. Tadarus, baca terus. Balik petang, singgah bazar Ramadan, teringin semua. Ada setengah sampai telajak malam. Dia bukan Lailatul Qadar, Lailatul Bazar. Dia jadi umat yang tidak lagi mengejar malam Al-Qadar, dia hanyut dengan malam Al-Bazar. Jadi kena sabar melaksanakan puasa di musim Ramadan. Nak kena sabar melawan nafsu. Begitulah dalam aspek-aspek yang lain.
Sabar penting, sebab itu perintah Allah peringkat awal menekankan tentangnya. Surah Al-Muzammil, ayat-ayat yang turun, surah yang turun peringkat awal perutusan Nabi. Sabar penting. Di samping sabar, wahjurhum hajran jamila, dan berhijrahlah daripada mereka. Itu terjemahan cara langsung. Tapi bahasa Arab ini jika digunakan hajara, ia boleh perpindahan tempat. Ia boleh juga bermaksud jauhkan diri dari mereka. Jangan layani mereka. Itu juga bahasa Arab. Memandangkan surah ini surah yang diturunkan peringkat awal Islam, maka ia tidak ada sebarang berkaitan dengan hijrah dari Mekah pergi ke Madinah. Maka ulama mentafsirkan hijrah di sini wahjurhum sebagai jauhilah mereka hajran jamila, dengan cara yang baik. Sekaligus bila orang maki hamun kita, orang kutuk kita, jangan dibalas, sabarlah. Kemudian jauhkan dirimu daripada mereka. Jangan mendekati mereka, simpanglah daripada mereka. Jika mereka terus mencarimu, memaki hamunmu, sabarlah, simpang daripada mereka, jangan balas. Ia bukan suatu yang senang. Hari ini saya rasa itulah dua aspek yang kita kena hayati. Sabar dan jauhilah diri kita daripada anasir-anasir negatif. Jauhkan diri kita dari anasir-anasir negatif. Jika di internet kadang-kala ada golongan yang menggunakan kata-kata kesat. Kata-kata kesat. Blognya itu memaki hamun ulama dan sebagainya. Kalau kita ada kekuatan untuk menegur, silakan. Berikan hujah balas. Tapi jangan gunakan pendekatan yang sama. Dia maki hamun Islam, maki hamun ulama, kita pun maki hamun dia. Jangan. Gunakan pendekatan yang lunak. Jika tidak mampu, jauhkan diri daripada blog-blog itu. Jangan pergi, jangan dilayani. Pernah satu ketika orang terhimil dekat saya tentang blog yang menghentam Islam. Minta doktor berikan masa untuk menjawab satu persatu. Macamlah kita banyak masa sangat nak menjawab. Macamlah kita tak ada kerja lain. Jadi saya berkata, dah kamu ada masa, kamulah buat kerja itu. Nah, laman-laman yang boleh membantumu. Pergi ke laman ini, gunakan konsep copy and paste, jawab satu persatu. Siapa hantar? Satu, Answering Christianity. Antara laman yang saya suka. Answering Christianity. Menjawab tuhmahan orang Kristian terhadap Islam. Punyalah banyak artikel yang ilmunya tinggi di situ. Orang hentam Quran, dia jawab satu persatu. Bangga kita dengan mereka. Ini orang-orang yang buat kerja untuk Islam. Menafaatkan. Saya hantar kat dia, okey, saya membantumu bukan dengan membuangkan masa saya menjawab satu persatu. Sebab bukan dia seorang yang menghentam Islam. Ramai lagi. Tapi dengan kamu buat kerja, pergi ke laman ini, tolong manfaatkan isi-isinya. Dan jika tak mampu, jauhkan diri. Sebab ia bukan agenda baru. Kita semua maklum. InsyaAllah. Dan kerja dakwah kita pun, kerja dakwah yang sentiasa berjalan. Kita bukan duduk diam. Kita dah buat kerja sebenarnya. Dan bukan kita sahaja buat kerja. Ramai juga orang lain yang buat kerja. Kita tolong menolong dan fokus kita di penjuru kita masing-masing. Tapi sabar kena ada dan jangan balas benda keji dengan kekejian. Datang ayat 11, Allah mengatakan biar aku yang membalas mereka. Wazarni wal mukadzibin. Biar aku dengan orang pendusta itu. Orang yang mendustakan kamu, mendustakan agama, mereka biadab dengan Allah, biadab dengan Rasul. Biar aku yang mengajar mereka. Biar aku yang menghukum mereka. Kamu sabar, kamu jauhkan diri daripada mereka, aku akan ajar mereka. Jadi Allah memberi jaminan, Allah membalas
atas apa yang mereka lakukan. Kamu teruskan dakwah kamu. Itu suatu janji daripada ilahi. Kita bersabar, kita jauhkan diri sekadar yang terdaya, Allah akan membalas tindakan mereka dengan pembalasan yang setimpal. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, sabar tidak bermakna tidak buat sesuatu. Sabar tidak bermakna tidak membuat sesuatu. Sabar bermakna membuat sesuatu dalam batas yang diizinkan syariat. Orang maki Islam, kita sabar. Apa maksudnya? Bukan saya tak buat sesuatu. Saya juga berdakwah, saya juga buat sesuatu. Itu jawapan kita. Saya juga nak buat sesuatu. Tapi dalam konteks ini, kalau kita melayani dia, membuang masa. Dia bukan dalam keadaan nak mendengar, nak memahami. Dia cuma nak serang. Kita tumpu pada orang yang nak mendengar. Akhirnya, dia mungkin akan sedar rakan-rakannya semuanya sudah berubah. Dia belum lagi mengetuk mintanya. Jadi bersabar bukan bermakna kita terus membatu, mendiamkan diri, tidak. Bersabar bermakna kawal perasaan, tapi usaha yang baik perlu diteruskan. Jadi itulah yang nak kita kaitkan dengan ayat 11. Allah akan membalas mereka. Seterusnya dengan ayat 12, iaitu sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala. Itu ancaman Allah berkaitan dengan alam ghaib. Minta Allah lindungkan kita daripada api yang bernyala-nyala. Disediakan untuk mereka yang kufur. Orang yang diberi peluang untuk berubah tidak mengambil peluang itu. Padahal Allah mengatakan dia Al-Ghaffar. Dia Maha Pengampun. Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan, jika dosamu mencecah awan, kamu bertobat kepada Allah, Allah padam dosa-dosa itu. Melambangkan kalau dosa kita begitu banyak, tapi kita hendak berubah. Kita berubah dalam keinsafan. Dosa mencecah awan. Pernah berzina, pernah itu, pernah ini. Mencecah awan. Tapi kita sudi insaf. Kita nak bertobat kerana dia. Kita nak berubah kerana dia. Nabi kata Allah sudi padam semua kesalahan itu, sehingga hilang titik-titik hitam dalam kehidupan kita. Itu janjinya Allah Al-Ghaffar. Kemudian Allah mengatakan lagi berpandukan hadis kursi, rahmatku mengatasi kemurkaanku. Kasih sayang Allah mengatasi kemurkaan Allah. Allah dahulukan kasih sayangnya. Jika kamu melampau sangat, baru datang kemurkaan dan azab. Bukan terus datang azab. Sebab itu kita melihat betapa ramai orang bermaksiat, bukan terus dapat bala pun. Kita ambil kisah-kisah sejarah tentang manusia yang amat zalim, amat terkutuk. Contoh Firaun. Dah jelas sangat dah. Firaun amat zalim, Allah kutuk Firaun. Bukan terus Allah timpakan azab pada Firaun. Allah bagi masa. Firaun memusuhi Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa pilihan Allah. Memusuhi Nabi Allah Musa sekian lama, tapi Allah biarkan. Allah bagi peluang. Dia tetap berkuasa. Dia tetap boleh membuat tindakan. Allah bagi peluang. Bukan terus ditimpakan azab. Rahman Allah mengatasi kemurkaannya. Rahmatnya mengatasi kemurkaannya. Dia bagi peluang. Berdasarkan rahmat dan kasih sayangnya. Kita insan terlupa. Tapi kamu melampau sangat. Diberi peluang, tidak menggunakan peluang. Ngah kamu. Baru kena. Baru kena. Sebab itu kita jangan berputus asa. Tersilap, tersalah langkah, biasalah. Tapi yang menjadi kita hebat ini ialah sanggup berpatah balik. Sudah tua nak patah balik macam mana? Dah insaf tak? Insaf dah, patah balik dah tu.
Maksudnya tidak mau lagi meneruskan kehidupan yang mungkar. Tak mau lagi. Patah balik dah tu. Itunya mahalnya dalam kehidupan. Nak patah balik, mengikut siratul mustaqim. Rahman Allah mengatasi kemurkaan. Allah Al-Ghafar. Ikut logiknya, manusia ini memang insya Allah rata-ratanya akan masuk syurga. Tapi tidak juga, ramai juga masuk neraka. Maksudnya walaupun demikian kasih sayang Allah, orang masih lagi kejam dan zalim, masih lagi mengabaikan Tuhan dan tanggungjawab. Salahnya kita. Salahnya kita. Jadi Allah sediakan neraka sebagai peringatan, dan neraka untuk orang yang sebenarnya melampaui batas. Bukan kerana Allah suka menyiksa manusia. Tidak. Allah bagi amaran. Ada neraka untukmu. Ada. Allah maklumkan dengan jelas. Wahai manusia, ada neraka menantimu. Tapi kamu yang macam mana? Dia bagi tahu ciri-ciri. Jelaskah kamu? Jelas. Nak juga? Nak. Jadi kesalahan kita yang memilih jalan ke neraka. Sedangkan ada jalan ke syurga. Jadi itulah maksud ada api menyala-nyala. Dan kemudian ayat 13, ada makanan yang menyumbat kerongkong dan azab yang pedih. Ini cerita azab. Kita minta Allah simpangkan kita dari semua itu. Dan azab itu menanti manusia selepas berlakunya hari kiamat, iaitu hari yang diceritakan pada ayat 14. Hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan jadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan. Itu kisah hari kiamat. Bumi, gunung ganang bergoncangan. Hari kiamat. Bagaimana ia boleh berlaku, Allahu a'lam. Kita hanya beriman. Tapi orang sains, dia tak beriman. Orang sains di barat, saintis di barat, ramai tidak beriman. Dia hanya beriman dengan sains. Sains baginya sains yang boleh dikaji, boleh difahami hukum sebab musabab, guna mathematical equations, menggunakan formula-formula matematik. Formula-formula matematik yang diaplikasi pada alam. Apa berlaku pada alam selepas ini? Buat kiraan. Maka akhirnya mereka buat rumusan. Rumusan yang pelbagai. Salah satunya, alam bermula dengan Big Bang. Alam berbentuk langit dan bumi pada asalnya bercantum padu. Kemudian berlaku Big Bang, berlaku letupan dan pengembangan. Dari situ lahirlah gas, ataupun kata Allah dukhan, asap yang didominasi oleh hidrogen dan helium. Kesan dari itu lahirlah bintang-bintang, lahirlah galaksi, kemudiannya matahari, kemudiannya planet, termasuk bumi, kemudiannya bulan. Begitulah seterusnya dari asap. Tapi semuanya bermula dari titik permulaan yang satu. Kemudian dia mengembang. Kemudian ini semua akan berakhir. Bagaimana alam yang sudah mengembang dan luas ini, yang kita namakan alam semesta ini, akan berakhir. Lahir berbagai teori. Salah satu teori yang saintis utarakan ialah akan berlaku Big Crunch. Ini sekadar saya lontarkan idea mereka yang tidak beriman. Mereka hanya beriman dengan sains. Ini perkataan mereka. Satu teori mengatakan alam ini bermula dengan Big Bang, akan berakhir dengan Big Crunch. Crunch. Big Crunch. Big juga. Crunch ini kita katakan sebagai lipatan. Dia mengembang, dia menguncup. Lebih tepat, dia menguncup. Dia mengembang, Big Bang,
Big crunch dia menguncup, patah balik. Dia berpatah balik menjadi seperti satu. Jadi bintang, galaksi, termasuk bumi, bulan, akhirnya semuanya menjadi semakin rapat, dia sedang menguncup. Dan akhirnya berlanggar-langgaran, dan bumi ketika itu bergoncang, dan gunung gadang jadi seperti pasir. Kita tak sempat tengok semua itu mungkin. Mati dulu. Mati dulu. Tapi ini Allah kisahkan supaya manusia berfikiran jauh. Orang sains, dia tak beriman. Tapi sainsnya pun menunjuk ke arah itu. Walaupun ia hanya satu teori, satu pandangan. Tapi orang sains yang bercakap, yang menunjukkan akhirnya ya semua akan berpatah balik, hancur. Dan Allah menggunakan kalimat hancur. Bagi kita, kita tak perlukan sangat sains itu. Kita beriman dengan ayat. Apa sangatlah sains. Tapi bagi orang yang tak beriman, sains itu mengetuk mindanya. Dan bila sains itu kita kaitkan sedikit dengan ayat Quran, lagi mengetuk mindanya untuk berfikir lebih jauh tentang agama dan tentang Tuhan. Jadi itulah akhir hayat alam ini, alam yang di dalamnya manusia berkejar-kejaran mencari dunia yang sementara, bergaduh-gaduhan mengejar pangkat yang sementara, akhirnya semua menjadi seperti debu-debu yang berterbangan, tak ternilai. Welcome to dunia. Selamat datang pada dunia. Sebab itu dunia bahasa Arab bermaksud yang rendah. Dunia, dani'a, maksudnya rendah. Suatu yang rendah, dunianya rendah. Benda rendahan yang kita kejar, itu dunia. Justru bila kita faham perspektif ini, kita faham, oh dunia ni bukan besar tara mana. Maka ambillah sekadar yang kita perlu. Tapi jangan larut dengannya. Ambil sekadar perlu. Nak berpakaian, pakailah kemas-kemas, okey. Tapi janganlah pakaian ini menambahkan dosa. Beli pakaian yang baru pun tak apa. Nak kaya. Nak kaya, kesian penjual, takkan tak pergi beli. Takkan biar dia tayang baju saja. Mau juga ambil. Tapi dua asyik itu, sampai almari dah ada, tambah lagi satu almari. Tak cukup almari ayu. Baju tahun lepas pun tak sempat pakai. Tahun lepas kan beli baju banyak, pergi Kamda beli. Kemudian pergi Singapura beli pula. Tu pergi Ho Chi Minh City beli pula. Kemudian pergi kat Johor Tangkak beli pula. Singgah kat Bangi beli pula. Depa kata murah. Depa kata murah. Depa tu siapa? Yang tahun lepas pun tak sempat pakai, nak beli yang baru pula. Panggil tukang kayu tambah almari. Almari buku tak ada. Almari buku tak ada. Almari baju tambah. Akhirnya baju itu berebut. Bukan tahan lama pun. Bukan tahan lama pun. Itulah dunia depan mata. Rebut. Kena buang. Ini yang aku kejar sangat. Muhasabah depan mata. Ya ambillah sekadar perlu. Beli untuk pakai. Pakai menutup aurat. Menutup aurat kerana Allah. Itu tujuan kita mengambil dunia. Tujuan yang jelas. Kerana dia. InsyaAllah. Jadi sebab dunia ini sementara dan bakal hancur. Telah kita sebutkan tadi. Terus kita masuk ayat nombor 15.
Inna arsalna ilaikum rasula. Kami telah mengutus kepada kamu. Ditujukan pada asalnya pada kafir Mekah. Kami telah mengutus kepadamu, wahai kafir Mekah, seorang rasul. Muhammad ni rasul. Dia bukan Arab biasa seperti kamu yang lain. Dia Arab, ya, tapi dia rasul. Bukan sama martabat macam kamu. Dia rasul. Rasul ini bukan berdasarkan demokrasi. Bukan pilihan raja dan presiden. Bukan pilihan oleh orang besar-besar. Ia dipilih Allah. Pemimpin kamu pilih. Sebab itu ramai juga yang teruk-teruk. Tapi Rasul ini Allah pilih. Semua tidak teruk. Ini pemimpin yang Allah pilih, Rasul. Pemimpin yang Allah pilih namanya Rasulah. Rasul ada ciri-cirinya, sifat-sifat wajibnya. Yang kita belajar dalam kitab-kitab Tauhid, Usuluddin. Ada amanahnya, ada siddiqnya, ada fatanahnya, ada tablignya. Sifat-sifat wajib bagi Rasul. Semua Rasul jujur. Tak ada Rasul yang tak jujur. Pemimpin yang Allah pilih semua amanah. Tinggi integriti mereka. Alaihimussalatu wassalam. Semua siddiq, benar. Tidak berdusta. Orang lain berdusta. Rasul-rasul tidak. Semua tabligh menyampaikan. Tidak menyimpan mesej Allah. Tidak merahsiakan mesej Allah. Tidak. Semua yang Allah wajib disampaikan, disampaikan. Tabligh. Dan semua mereka fatanah, bijaksana. Berpandangan jauh. Tak ada yang boleh kita katakan IQ rendah ke, tak ada. Semua luar biasa. Fatanah, cerdik, pintar, bijaksana. Itu dia pemimpin yang Allah pilih, Rasul. Dan Muhammad SAW, Rasul akhir zaman, aku utus kepadamu dan juga rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam sampai hari kiamat. Maka itulah tentang Nabi kita SAW. Syahidan alaikum, Rasul jadi saksi ke atas kamu. Dia tengok perangai kamu, dia menjadi saksi. Jadi manusia yang hidup bersama Rasul ini, dia berada di dua ekstrim. Jika dia kafir, azabnya paling dahsyat. Tapi jika dia beriman, luar biasa sungguh. Jika orang kafir di depan Rasul, terkutuk sungguh mereka itu. Sekarang orang kafir berdepan dengan kita yang lemah, pendakwah yang banyak kelemahan. Kita bukan Rasul. Dia hantam Islam sebab tengok kita yang banyak tak betul. Kadang-kadang dakwah kita sampaikan pun selalukan lagi minta dia. Cara penyampaian tak elok. Tak macam Rasul. Dia ada hukum yang berbeza-beza. Jika mereka kafir, kafir disebabkan pendakwah hari ini penyampaiannya tak betul, tak elok, ada hukum yang berbeza. Tetapi jika kafir depan Rasul, siap. Siap. Itu kekufuran yang paling dahsyat. Rasul bawa mukjizat. Mukjizat wujud depan mata. Nabi Allah Musa lontar tongkat, terus bertukar dari ular. Dengan nama Allah. Nabi Isa menghidupkan orang mati depan mata. Dengan nama Allah. Membuat burung daripada selut terus bernyawa dengan nama Allah. Lautan terbelah dua dengan nama Allah. Di tangan Nabi Allah Musa. Kamu lihat mukjizat, kamu tetap melawan Allah, siap. Kekufuran ini azabnya paling dahsyat. Maka Allah berkata, kami utuskan kepadamu Rasul, saksi ke atasmu, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun seorang Rasul. Dikias dengan Fir'aun. Fir'aun pun ada Rasulnya, Nabi Allah Musa, yang menyampaikan kebenaran. Di semua golongan ada Rasulnya. Jadi itulah yang kita imani. Kita beriman dengan Rasul dan kita beriman dengan semua Rasul.
Saya rasa telah kita sentuh dahulunya tentang bagaimana kita beriman dengan rasul-rasul. Kita beriman dengan semua rasul. Kita beriman dengan semua rasul, terutamanya rasul yang nama-namanya Quran dan Sunnah sebutkan. Tapi Allah juga mengatakan ada rasul yang kamu tidak tahu cerita tentangnya. Ada rasul yang kami rahsiakan ceritanya daripadamu ya Muhammad. Quran sebutkan. Sebab itu ada ulama mengatakan tidak mustahil mungkin Gautama Buddha pun mungkin rasul, tak mustahil. Semua ajarannya sudah berubah. Tidak mustahil Guru Nanak agama Sikh, pengasas agama Sikhism, Guru Nanak, tak mustahil dia pun rasul. Ada pandangan seumpama itu, sebab berdasarkan ayat. Ada sebagian rasul yang ceritanya kamu tak tahu, kami tak ceritakan kepadamu. Tapi pandangan yang kita sebutkan tadi tak mesti kita percaya. Guru Nanak rasul, tak mesti kita percaya. Sebab apa? Tak disebutkan oleh Quran dan Sunnah, hanya pandangan. Tetapi yang jelas disebutkan oleh Quran dan Sunnah, jangan dinafikan. Saya teringat minggu lepas ada seorang wakil syarikat pharmaceutical, penjual ubat, wakil syarikat penjual ubat datang bertemu saya, nak jual produknya, produk pharmaceuticalnya. Ada kesempatan saya ceritakan tentang Islam. Jika ada kesempatan, tiba-tiba Allah beri kesempatan. Di klinik saya memang saya gantung semua buku-buku saya ke depan. Bukan nak mengada, ada sebab. Jadi yang non-Muslim ini, wakil ni pun datang, dia pun masuk. Buku depan tu semua buku doktor kan? Saya kata, ya buku saya. Tentang apa doktor? Tentang Islam. Tentang Islam dan sains. Apa maksud doktor? Okey. Ni nak cerita sikit. Jadi modalnya dia tengok depan tu. Masuk dalam nak tanya. Dia tanya, buka kesempatan untuk saya terangkan Islam. Jadi saya ceritalah, kami orang Islam beriman dengan Nabi Allah Musa. We believe in Jesus. No Muslim is a Muslim if he or she does not believe in Jesus Christ as the prophet of Allah. Oh, dia kata so touching. Dia perempuan. So touching. Menyentuh perasaan. Terbagus budak ni. Nak cerita lagi. Akhirnya saya kata saya akan hadiahkan pada kamu buku saya. Tapi belum terbit lagi. Islam the Misunderstood Religion, Revised Edition. Buku tu dah lama, tapi saya rombak isi dia. Tambahkan lagi. Dan harapan saya insya-Allah, harapan yang besar, buku ini disebarkan di peringkat antarabangsa. Dan semoga ia buka hati mereka yang membacanya. Harapan di hati saya begitu. Nak saya hadiahkan padamu free of charge. You jangan bayar apa-apa. It is free for you. Allah punya seronok tanya bila nak terbit. September. Come September, you come and see me again. InsyaAllah. Saya katakan dia begitu. Jadi cerita tentang Rasul yang dia imani, Jesus Christ. You percaya pada Jesus. Kata kami pun beriman dengan Jesus, cuma kami namakan dia Nabi Isa. Itu saja. Itulah cara kita beriman dengan Rasul. Package. Semua Rasul kami imani, tanpa pengecualian. Mulanya Adam, penutupnya Nabi Muhammad. Itu pun satu perkara yang penting. Sebab ada yang isytihar. Ada Rasul selepas Nabi Muhammad, ada. Ada Nabi selepas Nabi Muhammad. Siapa dia? Rashad Khalifah. Rashad Khalifah, golongan anti hadis mengatakan Rashad Khalifah pun Nabi. Kacau.
Kita ingat di Amerika saja ada orang isytihar Nabi. Di Malaysia pun ada Melayu isytihar diri dia Nabi. Rasul Melayu lagi tinggi martabat. Rasul Melayu Abdul Kahar namanya. Kata orang utara, Abdul Kahar. Memang dia kahar sungguh. Abdul Kahar dari Selangor. Orang Selangor tu isytihar dirinya sebagai Rasul Melayu. Bagaimana kita menilai? Seperti saya sebutkan tadi, cara kita beriman kalau betul, kita boleh menjawablah jika orang bertanya. Anak bertanya, ibu, ini Rasul ni betul, boleh kena beriman kan dengan Abdul Kahar ni? Kena beriman kan dengan Abdul Kahar of Selangor ni? Kita kata dia setan. Jangan beriman, dia setan. Kesian kat Rasul Melayu, kena tangkap, masuk penjara, kena denda, ditambah dengan kena serotan, kena sebat. Menjeritlah adui-adui Rasul Melayu, kita kata. Kita tak boleh tertipu lah, tapi dengan ilmu. Tapi ada orang tertipu. Di Selangor ada orang beriman dengan Abdul Kahar. Pegawai kanan kerajaan pun percaya. Kita lihat. Kita boleh ingat siapa nak percaya kat dia. Pakai duduk dia rumah seorang-seorang. Rupanya bukan keseorangan. Ada pengikut. Ayah Pin pun ada pengikut. Ada pengikut yang setia. Ya Rabbi. Kita lihat betapa keilmuan yang betul itu penting untuk kita menilai semua isu yang berlaku. Maka itulah cara kita beriman dengan Rasul. Nampak mudah, tapi bila sesuatu berlaku dalam masyarakat, kita lihat ada yang masih terbabas. Nampak macam dah clear, kononnya dah jelas, rupanya ada yang belum jelas tentang Rasul. Sebab itu kita ulang-ulangi aspeknya penting ini, insya-Allah. Maka Rasul diutus pada Arab, diutus kepada dunia. Maksud Rasul itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Musa diutus kepada Fir'aun, itu ayat nombor 4, ayat nombor 15, ayat nombor 16. Fa'asa Fir'aun mendurhakai Rasul itu. Durhaka pada Rasul, di hadapan Rasul, teruk balasannya. Maka Allah berfirman pada penghujung ayat 16, fa'aghadnahu aghdan wabila. Maka kami seksa dia dengan siksaan yang berat. Itu kita sebutkan tadi. Jika kufur pada Rasul, di depan Rasul, Rasul tunjukkan mukjizat, tengok kufur juga, kami seksa dia dengan siksaan yang berat. Ayat 17. Fakaifa tattaqun? Bagaimana kamu dapat memelihara dirimu jika kamu kufur tentang hari yang menjadikan anak-anak berubah? Itulah hari kiamat. Amat menggerunkan. Budak-budak pun berubah. Allah sebut begitu. Anak-anak berubah. Ini bukan berubah kerana penyakit. Tak mustahil ada budak dilahirkan berubah. Oh, sistem endokrinnya rosak. Kita ini dikawal banyak oleh sistem endokrin. Sistem endokrin menjadikan wanita, menjadikan lelaki. Sistem endokrin itu Allah jadikan. Sistem itu Allah jadikan dalam badan kita. Sistem endokrin. Umur 10 tahun, 12 tahun, suara kelakian anak lelaki kita makin menonjol. Mula terbit misal. Dikawal sistem endokrin. Anak kita yang perempuan umur 10-12 tahun, suara dia semakin merdu sebagai wanita. Dan kemudian datang pendarahan yang kita namakan haid. Dikawal sistem endokrin. Dikawal sistem endokrin. Sistem endokrin kadang-kadang kita boleh ubah dengan rawatan tertentu. Lelaki ada kecenderungan menjadi wanita,
Mungkin boleh kita ikhtiarkan dengan hormon tertentu. Mungkin boleh untuk menghindari kemudaratan. Sistem endokrin banyak mempengaruhi sikap kita. Bila kita buka puasa, punyalah seronok. Allah malah kasut tu. Nak bagi habis doa tu rasa lama. Tambah pula kalau buka dengan orang ramai ni, punyalah bala. Tunggu siapa nak baca doa ni, aku nak makan dah. Pakai makan dululah. Baca doa sendiri. Baca doa jama'i ni masalah. Aku dah baca doa dah. Kamu orang tunggulah ustaz baca doa. Aku tak tunggu. Buka puasa dulu. Masa kita buka puasa pun jalan nikmat. Itu dikawal oleh sistem endokrin yang mempengaruhi otak kita. Rasa lazat dengan sesuatu itu, endokrin. Rasa benci dengan sesuatu, tengok muka seseorang sudah berpaling, sistem endokrin. Tengok muka orang lain, Allah senyum, kata orang kita kenyih. Datang ceramah, best friend tak datang, macam tak ada orang dia ceramah. Kawan baik tak datang, macam tak ada orang lain lah. Sebab apa? Sistem endokrin. Kita dikuasai oleh sistem endokrin. Itu kehendak Allah. Itu kehendak Allah. Maka jika seorang bayi, anak dilahirkan terus berubat, maka biasa disebabkan kerosakan sistem dalam badannya, apatah lagi sistem endokrin. Secara biasa budak kecil tidak berubat. Tapi di hari kiamat, bila berlaku hari kiamat, anak-anak berubat. Apa maksudnya? Maksudnya kejutan yang amat sangat melanda mereka. Ini hari kiamat. Orang barat cuba nak gambarkan hari kiamat, Armageddon. Dia buat filem Armageddon. Itu hanya khayalan pengarah filem. Tapi kegerunannya tetap ada. Dia ceritakan tentang komet ataupun meteor dari langit datang berlanggar dengan bumi. Kononnya 2012 itu akan berlaku. Kononnya tahun depan kiamat akan berlaku, Armageddon akan berlaku. Filem sudah pun diterbitkan 2012. Maka komet ataupun meteor itu datang, langgar bumi, bergegar bumi, gunung gadang terbalik, hancur. Macam Quran sebut juga. Tapi penerbit filem kan. Kemudian berlakulah tsunami yang dahsyat, luar biasa, menenggelamkan bumi ini. Semua hancur. Semua hancur. Tapi filem Mak Saleh dia tak macam tu. Kecuali seorang yang hidup. Mesti ada seorang hidup. Kemudian seorang tu laki-laki bertemu dengan seorang perempuan juga hidup. Nak mula orang kedua lah, manusia hidup di muka bumi. Itu penerbit filem, dia mereka. Tapi tentang goncangan bumi itu kita tengok, kita pun gerun. Dengan sistem audio yang canggih, kita pun rasa meremang bulu rumah. Tak sama, tapi dia lebih kuranglah begitu. Dia menimbulkan kehancuran yang mutlak. Anak-anak beruban. Anak-anak beruban. Punya takut. Dan surah Al-Hajj disebutkan ibu mengandung tak sedar anak dia gugur. Ibu mengandung tak sedar anak dia dilahirkan. Ketika berlaku hari kiamat, gagaran berlaku, gunung ganang terbalik. Siapa tak terkejut? Gunung ganang terbalik, Allah sebutkan jadi seperti pasir. Ayat kita bacakan tadi, gunung ganang terbalik jadi macam pasir, berlaku depan mata. Anak gugur tak sedar. Anak dilahirkan menangis, ibu tak dengar. Padahal kebiasaannya ibu bila dengar suara anak, ya Allah sayangku, cari. Tengok-tengok anak orang lain.
Macam seorang anak aku punya sensitif. Tapi sekarang dia tak peduli langsung pada anak dia. Sebab apa? Ini insiden besar berlaku depan mata. Budak kecil pun berubah. Subhanallah. Kita tak mampu faham. Tapi kita tahu itu janji yang Allah sebutkan dan dia pasti berlaku, insya-Allah. Jadi itulah sedikit Allah ceritakan tentang hari kiamat. Terus kita masuk ke ayat nombor 18. Langit menjadi pecah belah. Pecah belah langit ni biasa kita kaitkan dengan objek. Langit ni kaya dengan objek. Objek yang ada di langit apa dia? Bintang-bintang. Langit, bumi. Allah sebut langit, bumi. Bumi apa benda? Bumi ni objek. Langit pun objek. Bumi ni objek ni, di earth objek, berpusing. Boleh sebut langit apa dia? Kalau bumi objek, langit pun samalah objek. Apa objek yang ada di sana? Contoh bintang-bintang. Punya banyak bintang-bintang. Pernah saya sebutkan di sini, kajian dibuat di Australia untuk menentukan jumlah bintang-bintang. Tuan-tuan perempuan masih ingat? Saya sebutkan di sini jumlah bintang-bintang mengikut kiraan pakar-pakar astronomi dari Australia. Ada berapa bintang-bintang? Depa kira. Kita kata tak ada kerja punya orang. You all tak ada kerja. Tak, itulah kerja dia. Itulah pun kerja dia. Dia kata jumlahnya 70 sextillion. Itu pun dia kata kadar minima. Taklah betul sangat. 70 sextillion. Itu objek yang bernama bintang. Minima. Tak tepat. Minimanya 70 sextillion. 70 sextillion. Banyak mana sextillion? 7 diikuti dengan 22 kosong. 7 diikuti dengan 22 kosong. 22 kali. Banyak tu. Bintang-bintang di angkasa sana. Bila alam menguncup, bayangkan semua itu berlangkar-langkaran. Bumi terkena sekali. Ya Rabbi. Lepas itu kata Allah, alam ini berganti dengan alam baru. Alam ini berganti dengan alam baru. Lahirlah padang mahsyar. Berhimpun manusia dulu sampai akhir zaman, berhimpun untuk dihitung dan diberikan balasan yang setimpal. Nama padangnya padang mahsyar. Alam ini berganti dengan alam baru, alam pembalasan. Dimensinya berbeza. Semua bangkit cara sendirian menanti perhitungan. Jadi itulah suasananya. Maka Allah mengatakan langit jadi pecah, bintang-bintang pecah. Adalah janjinya itu pasti terlaksana, pasti jadi. Kamu tak percaya? Pasti jadi. Percaya? Pasti jadi. Allah tak hiraukan kamu. Allah kata pasti terlaksana. Terus kita masuk ayat nombor 19. Inna hadhihi tazkirah. Allah cerita semua ini sebagai tazkirah bagimu. Tazkirah kita di musim Ramadan. Kita sebut tazkirah Ramadan. Ini tazkirah, kalimat tazkirah Allah guna di sini. Inna hadhihi tazkirah. Ini tazkirah. Allah cerita langit pecah. Allah cerita azab menanti orang seperti Fir'aun. Allah cerita neraka api menyala-nyala bagi orang yang digelar pendusta. Allah cerita kalau kamu nak beriman dengan Rasul. Rasul itu pimpinan yang Allah pilih. Inna hadhihi tazkirah. Semua ini peringatan. Belum berlaku, tapi peringatan. Ambil peringatan, kata Allah.
sebab dia pasti terlaksana. Jangan terlambat. Ketika berlaku, baru nak taubat. Gunung dah terbalik. Astaghfirullah, dah lambat. Pintu taubat dah tertutup. Sebab itu saya terfikir bila Allah sebut Fir'aun khususnya, nak cuba faham kaitan dengan ayat yang lain. Mengapa Allah sebut Fir'aun? Nama itu dia bangkit secara khusus. Dalam cerita yang kita sebutkan tadi, nama lain tak timbul, Fir'aun timbul. Dan diutus pada Fir'aun seorang rasul. Nama rasul pun Allah tak sebut, seorang rasul, tapi nama Fir'aun disebut. Saya terfikir mengapa? Nak cuba faham. Apa yang diisyaratkan di sini? Allahu a'lam bissawab. Kan Fir'aun dia terlambat. Tazkirah bagi dia berkesan lambat. Nabi Musa bagi tazkirah punya banyak. Ya Fir'aun, u'budullah, sembah Allah. Bertembung dengan ahli sihir. Fir'aun tengok dengan mata kepala sendiri. Mukjizat berlaku. Tongkat Nabi Allah Musa bertukar dari ular, menelan semua ular-ular bikinan ahli sihir. Tangan tiba-tiba daripada biasa bercahaya dengan izin Allah. Nabi Allah Musa tak berkata dengan izin aku, dengan kekuatan aku. Tidak, dengan izin Allah. Ya Fir'aun, ini semua berlaku dengan kehendak dia Allah. Aku sembah dia, aku rasulnya. Percayalah itu. Bukan aku punya, dia punya. Sembahlah dia. Aku hanya mendapat daripadanya. Tazkirah demi tazkirah diberikan. Peringatan demi peringatan diberikan. Tak dihiraukan Fir'aun. Tiba-tiba datang tazkirah ke muncak lautan yang terbelah, bercantum semula. Ketika itu nyawa dikerongkong. Fir'aun berkata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Dah terlambat. Ulama bincang panjang saat kematian Fir'aun. Dia kata, aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tapi Allah tolak keimanan dia. Allah tolak sebab nyawa sudah dikerongkong, pintu taubat tertutup. Maka mungkin itu nak beri peringatan pada kita. Bila Allah kata ini semua tazkirah, Allah nak kaitkan dengan Fir'aun. Jangan jadi macam Fir'aun. Tazkirah Allah disampaikan oleh Rasul-Rasul, dia tak hiraukan. Jangan jadi macam Fir'aun. Tazkirah Allah yang sedang kita baca, yang sedang kamu baca ini, kata Allah, tolong ambil hirau. Jangan jadi last minute person. Don't be a last minute person like Pharaoh. Di saat nak mati baru insaf, dah lambat. Manfaatkan tazkirah ini awal-awal. Itu mungkin kaitan dengan Fir'aun. Maka ayat 19, inna hadhihi tazkirah, ini tazkirah ilahi. Faman syaa, siapa mau. Allah bagi pilihan. Masih lagi bagi pilihan. Sebab kita makhluk diberi pilihan. Allah dah cipta makhluk tanpa pilihan. Dah cipta dah. Malaikat sujud sampai bila-bila. Dia tak ada nafsu, tak ada pilihan. Syaitan, iblis akan jahat selama-lamanya, masuk neraka, azab terjamin, tak ada pilihan. Kita, Allah bagi pilihan. Allah berkehendak cipta makhluk itu, cipta makhluk ini, kita duduk tengah-tengah. Dan kita timbul sebagai makhluk yang diberi pilihan. Kena bertindak sebagai makhluk yang diberi pilihan. Maka Allah berkata, faman syaa, siapa mau, siapa yang berminat, siapa berkehendak, maka
faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Jika you berkehendak, mau, silalah ambil jalan menuju Tuhanmu. Ambil jalan pergi kepada Allah. Kalau mau, Allah guna kalimat sya'a. Tapi yang tersirat, itulah sepatutnya you all pilih, kata Allah. Jalan menuju Allah, jalan Rasul-Rasul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan kita doa pada Allah kan? Ini sedang ada jawapan ni. Ini jawapan ada ni. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang kamu berikan nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang kamu murkai. Waladhdallin. Bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Amin. Semoga Allah berikan kepada kita jalan yang lurus. Maka ayat 19 surah Al-Muzzammil, siapa berkehendak, ikutlah jalan itu. Jalan kepada Tuhanmu. Jalan yang berdasarkan Quran dan Sunnah. Kamu selamat. Tak dinafikan ada cabaran, tapi istiqamahlah di jalan Tuhanmu, kamu selamat. Sekarang kita nak pilih jalan kita. Pilihlah jalan menuju Tuhan. InsyaAllah selamat. Kita berpuasa, itu sebahagian jalan. Kita bersolat, sebahagian jalan. Menjauhi kemungkaran, itu juga jalan. Bersedekah, itu jalan. Menjaga mulut, menjaga lisan, itu pun jalan. Menjaga minda, panca indera, hati, jasad, itu pun jalan. Hidup bermasyarakat secara yang ma'ruf, itu pun jalan. Bina keluarga berdasarkan Quran dan Sunnah, itu pun jalan. Jangan terbabas dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan, itu peringatan, tazkirah, itu pun jalan. Akhirnya di penghujung jalan dapatlah syurga. Itu kemuncak jalan, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, itulah yang sempat kita bicarakan. Alhamdulillah. Tinggal lagi satu ayat, dan satu ayat itu terlampau istimewa untuk kita bincang pada tengah hari ini, pagi sampai tengah hari ini. Ayat 20 penutup Al-Muzzammil, saya tangguh minggu hadapan. Ia penutup yang amat penting, walaupun satu ayat, tapi terlampau banyak iktibarnya. Tak boleh kita selesaikan hari ini. Di satu ayat yang panjang maknanya, kita bincang minggu depan, iaitu penutup bagi surah Al-Muzzammil. Sebelum insya-Allah kita dekat raya kita masuk surah Al-Muddathir. Dekat raya, insya-Allah. Allahu a'lam bissawab. Jadi saya ingat mencukupi insya-Allah. Kita terlajak ya. Mencukupi untuk hari ini. Tadi insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi apa-apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis